Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran sains tahun 1 iaitu magnet dengan tajuk bentuk magnet. Okey, untuk itu murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 64. Okey, yang mana di sini ditunjukkan magnet mempunyai pelbagai bentuk. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Gambar dalam bulatan itu ialah magnet yang berbentuk bar, di mana bentuknya empat segi panjang. Contohnya seperti bar, coklat bar, ya, coklat Cadbury dan sebagainya. Sebab itu ia dinamakan magnet bar. Seterusnya, magnet silinder. Magnet silinder ni berbentuk silinder iaitu bulat, panjang. Contohnya ialah pensel, batang paip dan sebagainya. Seterusnya, magnet ladam. Ia dinamakan magnet ladam kerana bentuknya seperti kasut kuda. Ya, di tapak kaki kuda ada besi yang berbentuk seperti bentuk magnet ladam ni lah. Okay, seterusnya, magnet yang berbentuk U. Ia dinamakan magnet bentuk U kerana bentuknya sama seperti huruf U. Okay, seterusnya, magnet butang. Ia dinamakan magnet butang kerana bentuknya seperti butang baju. Akhir sekali, magnet cincin. Ia dinamakan magnet cincin kerana sudah tentulah bentuknya seperti cincin yang boleh dipakai di jari. Okay, ini bentuk-bentuk yang kita pelajari dan ada terdapat di sekolah. Di tempat-tempat lain banyak lagi bentuk-bentuk magnet. Ya, kenapa magnet dibuat dalam pelbagai bentuk? Okey, magnet dibuat dalam pelbagai bentuk untuk disesuaikan dengan pelbagai kegunaan dalam kehidupan kita. Okey, mengikut kesesuaian apa yang kita nak gunakan. Seterusnya, kita akan pergi ke buku teks muka surat 65, tajuk hebatnya magnet. Mengapa magnet ni dikatakan hebat? Okey, sesetengah objek dapat ditarik oleh magnet. Magnet ini dapat menarik paku, kata murid perempuan ini. Ya, magnet dapat menarik paku. Tetapi magnet ini tidak dapat menarik pensel. Ya, cuba kamu lihat pada gambar murid lelaki sedang mendekatkan magnet kepada pensel, tapi magnet tidak dapat menarik pensel tersebut ataupun pensel tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan murid yang perempuan yang tepi sekali kata, mari kita cuba dengan objek yang lain. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa magnet dapat menarik objek yang diperbuat daripada besi ataupun logam. Untuk menguji apakah objek yang dapat ditarik oleh magnet, kita akan membuat satu penyiasatan yang terdapat di muka surat 65. Antara alat dan bahan yang kamu perlukan ialah kayu aiskrim, butang plastik, skru, pemadam, magnet bar, pembaris plastik, guli, pin baju dan penutup botol logam. Okey, seterusnya langkah-langkah yang perlu kamu lakukan boleh kamu lihat dalam buku teks muka surat 66. Langkah pertama, letakkan objek di atas meja. Langkah kedua, dekatkan magnet kepada objek. Kemudian langkah ketiga, perhatikan tindakan magnet terhadap objek. Kemudian kamu tandakan right dalam jadual seperti yang ditunjukkan dalam buku teks tersebut. Kemudian langkah kelima, ulangi langkah-langkah di atas menggunakan objek yang lain pula. Ya, maksudnya kayu aiskrim, butang plastik, skru, pemadam, pembaris plastik, guli, pin baju dan penutup
logam. Kamu ulangi langkah 1 hingga langkah 3. Kemudian kamu tandakan pada jadual sama ada apa tindakan magnet tersebut, menarik atau tidak menarik objek tersebut. Okey. Kemudian itulah seperti yang cikgu terangkan. Langkah ke-6 tu terangkan tindakan yang boleh dilakukan oleh magnet terhadap objek ya. Okey, soalan, apakah objek yang dapat ditarik oleh magnet? Yang kedua, apakah objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Okey, di sini cikgu bagi tahu, objek yang dapat ditarik oleh magnet ialah objek yang dibuat daripada logam. Maksudnya, jika kamu lihat kembali kepada objek-objek yang kita buat penyiasatan tadi, maksudnya objek yang dapat ditarik oleh magnet di sini ialah skru, pin baju dan penutup logam. Manakala kayu aiskrim, butang plastik, pemadam, pembaris plastik dan guli tidak dapat ditarik oleh magnet. Okey. Magnet dapat menarik objek tetapi bukan semua objek dapat ditarik oleh magnet. Baik, soalan kebat dalam buku teks muka surat 66. Dalam satu permainan, klip kertas bercampur dengan bedak di dalam pinggan. Fikirkan satu cara yang mudah untuk mengasingkan klip kertas daripada bedak. Okay, caranya ialah kita dapat asingkan klip kertas daripada campuran bedak dengan menggunakan magnet. Ini kerana magnet dapat menarik klip kertas tetapi tidak dapat menarik bedak. Baik murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.